A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-291. Muka surat 291. Kita akan bersama-sama di surah Isra. Insya-Allah ayat yang ke-87 sehingga ayat yang ke-96. 87 hingga 96 daripada surah Isra. Muka surat kita 291 insya-Allah. Seperti biasa insya-Allah, pertamanya minta respon feedback daripada semua yang bersama-sama dengan kita pada kali ini. Suara gambar untuk pastikan jelas. Dan yang keduanya ialah jangan lupa insya-Allah kepada mereka yang mempunyai kemudahan untuk membuka mushaf, buka mushaf, sama-sama kita tengok insya-Allah perkataan-perkataan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat ini 291. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana 'alaika kabira. Sadaqallahul azim. Ayat yang kita baca pada kali ini, pada pagi ini adalah merupakan sambungan. Jadi sebab itulah kita tuliskan sedikit situ ayat yang ke-86, iaitu pada muka surat yang ayat yang terakhir pada muka surat 290. Moga-moga kita ada sambungan sikit, iaitu ada apa ni, sebab tiba-tiba muncul illa, takut nanti confuse apa maksud illa sini. Sebelum daripada ni, dalam muka surat 290 sebelum daripada, terima kasih yang memberi feedback gambar dan juga suara. Sebelum daripada ni, Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala kata wala in syi'na lanazhabanna, iaitu Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Nabi, kalau kami kehendaki, kami boleh hilangkan daripada apa yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad ini. Allah Subhanahu wa taala boleh hilangkan. Maknanya boleh jadi Nabi lupa ke, Nabi tak ingat semua sekali apa yang telah diwahyukan kepada. Itu Allah Taala boleh buat kalau Allah Taala boleh nak buatkan. Tetapi apakah Allah Taala buat perkara itu? Allah Taala tak buat. Sebab Allah Taala kata dalam ayat muka surat ini, Allah Taala kata illa rahmatan min rabbi. Allah Taala tak buat perkara itu. Ianya tidak berlaku. Dalam tafsiran kata lakin abqainahu, iaitu kami kekalkan apa yang telah kami wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat daripada Tuhan. Jadi Allah SWT ni sayang pada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak sayang pada kita, dia boleh hilangkan, tengokkan Allah SWT kekalkan Quran kepada kita pada hari ini, sehingga kita pada hari ini Nabi Muhammad masih ada Quran, kemudian Nabi Muhammad sampaikan kepada kita semua, kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat-sahabat, dan kemudian sampai sehingga hari ini ramai orang yang boleh hafal Quran. So kita lahirnya pusat-pusat tahfiz dan sebagainya. Allah Ta'ala kekalkan bahasa Arab sehingga kita hari ini boleh faham. Semua kita boleh insya-Allah boleh belajar bahasa Arab dan boleh kenal, boleh faham apa yang Allah Ta'ala nak ceritakan dalam Al-Quran ini. Jadi Allah Ta'ala kata illa rahmatan min rabbik, melainkan Allah Ta'ala kekalkan perkara itu semua adalah untuk menjadi rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Inna fadlahu kana 'alaika kabira. Allah Ta'ala kata sesungguhnya kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu wahai Muhammad sangat-sangatlah besar. Kemudian Allah SWT ceritakan lagi. Jadi kalau kita tengok sepintas lalu kita katakan sekali lagi bahawa dalam surah Isra ni Allah Subhanahu Wa Taala cerita poin besarnya ialah, yang pertama ialah kehebatan Quran. Yang keduanya ialah Allah Taala ceritakan apa yang telah dilakukan oleh orang kafir ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermacam-macam, pelbagai-bagai cara, pelbagai-bagai teknik, berbagai-bagai apa yang dibuat oleh orang kafir ni, oleh orang Quraisy, orang menentang agama, orang yang tolak Islam ni. Mereka nak tolak Quran ni, mereka kata kepada Nabi macam ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala terus katakan sini, kul la in ijtama'atil insu wal jinnu, kalaulah semua jins, maknanya manusia dan juga jin semua sekali, bukannya seorang dua orang kan, tapi ijtama'at, berhimpunlah, bersimpusianlah kan, berseminarlah mereka, berpakatlah mereka, buat kongres lah. Untuk apa? Untuk
ala an ya'tu bimisli hadzal Quran. Mereka sepakat hanya satu poin saja, iaitu untuk bawa sama seperti Quran ni. Untuk buat sama seperti Quran. Kan manusia kan pandai-pandai. Manusia bijak sana, bahasa Arab pun bijak lah, katakanlah kan. Makna memang pandai kan. Zaman Nabi pun pandai bahasa Arab. Zaman sekarang pun ramai orang yang hebat-hebat bahasa Arab kan. Kalau semua berkongres, semua berpakat, berhimpun, bukan sahaja manusia, jin juga ya. Allah Ta'ala katakan, Allah Ta'ala katakan, la ini citama'atil al-insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal Quran. Mereka berpakat untuk bawa seperti Quran, sama seperti Quran ni, la ya'tuna bimisli. Allah Ta'ala kata tak mungkin, mereka tak akan mungkin dapat bawa sebagaimana Quran ini, tak mungkin. Min kulli mathal, Allah minta maaf, walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Allah Ta'ala kata walaupun mereka ini zahira artinya ialah mereka ni tolong menolong di antara satu sama lain, makna bantu membantu, berpakat akan ni buat kerja buat ni tukang cek lah, sebab tak mungkin. Allah Ta'ala kata tak mungkin. Jadi Allah Ta'ala dah bagi cabaran tu. Allah Ta'ala challenge kan manusia tu kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Challenge manusia tu kalau mereka boleh buat kan, berhimpunlah kamu, panggillah semua jin-jin tu kan, kalau kamu boleh buat. Tapi apakah boleh buat? Allah Ta'ala bukan satu Quran, di tempat lain ada sebut, Allah Ta'ala kata sebut 10 dah lah, ataupun satu surah sudah lah kan, ataupun satu ayat sudah lah kan. Satu ayat saja kalau boleh mereka cuba. Daripada zaman dulu 1400 tahun mereka dah cuba kan, tak mungkin, tak dapat kan. Hanya dia ketahukan orang tak boleh. Last sekali ambil daripada Quran juga kan, ambil cedok kan, copy paste daripada Quran juga, campur-campur, tak jadi juga kan. Jadi kita tengoklah kehebatan Quran ni kan. Jadi banyak perkara-perkara yang indah dalam Quran ni. So jangan lupa, dan insyaAllah nanti bulan Ramadan nanti kan kita akan buat setiap malam insyaAllah. Ni iklan sikit lah kan, setiap malam insyaAllah pukul 10 hingga 10.15 malam kita akan buat di YouTube saja, tak ada dalam Facebook lah insyaAllah kan. Iaitu kita akan ceritakan kan bagaimana kehebatan, poin-poin yang cantik lah dalam Quran ni kan. Kita hanya sempat ambil sikit-sikit insyaAllah, jangan lupa insyaAllah. Jadi seterusnya insyaAllah Allah Ta'ala dah cabar tu ayat 89. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi kan? Walaqad sarrafna linnas fi hadzal Qur'an min kulli mathal fa aba aktsarun nas illa kufura. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata walaqad sarrafna, kami telah ulang-ulangkan, kami telah jelaskan ada makna diberikan sarrafna ni, ada setengah ulama tafsir kata makna dia ialah kami ulang-ulangkan, setengah kata karrarna, jadi makna kita gabungkan semua tu. Jadi makna Allah Ta'ala ulangkan. Kalau kita tengok setengah-setengah ayat tu, setengah-setengah perkara tu, kita tengok macam Allah Ta'ala ulangkan perkara sama, seolah-olahnya sama kan. Kadang-kadang Allah Ta'ala buat perumpamaan sebab tu dalam Quran ni Allah Ta'ala sebut walaqad sarrafna linnas, semua Quran ni untuk manusia kan. Allah Ta'ala ulang-ulang tu untuk manusia, sebab manusia ni kadang-kadang dia macam-macam bentuk. Ada kadang-kadang kalau macam ni dia tak faham, ada orang faham yang ni, ada orang faham begini, ada orang tak faham begini. Sebab itulah ulama tafsir kata kenapa Allah Ta'ala sebut ulang-ulang, bukan perkara yang sama tetapi dalam bentuk yang berbeza-beza. Kadang-kadang sikit ada beza dia kan, kadang-kadang ada min, kadang-kadang tak ada min, kadang-kadang ada macam-macam kan. Jadi perkara-perkara ni Allah Ta'ala dah ulang, dah sebut, dah jelaskan kepada manusia, linnas fi hadzal Quran, dalam Quran ini min kulli masal, dalam semua bentuk perumpamaan Allah Ta'ala kata. Sebab itulah banyak kan kita jumpa kan sampai ada ulama-ulama yang khusus tulis kan, iaitu dia kata al-amsal fil Quran, iaitu contoh-contoh dalam Quran ataupun perumpamaan dalam Quran. So ada kitab-kitab yang itu nak kata kan banyak dalam Quran ni kan. Allah tak kira lah kalau kita kata kan nyamuk ke apa, binatang inilah, lebah ke dan sebagainya kan, bukit bukau malam siang, macam-macam Allah Ta'ala sebut kan, untuk apa, nak jelaskan, nak cerita kan manusia, supaya manusia ni faham kan. Faham apa? Faham mesej yang nak sampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kan. Tapi setelah daripada banyaknya perumpamaan yang Allah Ta'ala sebut ni kan, apa jadi pada manusia? Adakah manusia terima juga? Yang tak terima tu tak. Sebab tu Allah Ta'ala sebut ni fa aba aksarun nasi illa kufura. Manusia ni kan aba ni maknanya ingkar, maknanya menolak kan, tak nak juga kan. Aksarun nas, majoriti manusia. Jadi sebab kita tengok pada hari ni kan, majoriti manusia adalah tidak beriman. Jadi Allah Ta'ala kata memanglah aba aksarun nas fa aba aksarun nas illa kufura, mereka nak kufur juga, macam-macam sebab lah kan.
Ada kufur kerana nak ikut nafsu, ada kufur kerana tak nak percaya, ada kufur nak ikut hati mereka, tak nak tunduk dengan ego. Macam-macam manusia ni kan. Tapi kesimpulannya mereka abar, sebagaimana zaman Nabi Muhammad SAW 90% di Mekah tu tak percaya kepada Nabi kita SAW. Bayangkan hanya sedikit saja daripada masyarakat Mekah tu yang berpindah ke Madinah, yang percaya, yang yakin dengan Nabi SAW beriman. Walaupun selepas daripada pembukaan kota Mekah, mereka semua, hampir semua masuk Islam lah kan, kita katakan. Tapi maknanya pada awal tu kan, dengan hujah, dengan apa? Kalau kita pada hari ni dengan hujah, dengan apa kan, kita tak beri hujah apa, kita ni banyak lagi lah kelalaian kita dengan kelemahan kita tak sampaikan agama ni kan. Setiap daripada kita sepatutnya bekerja untuk menyampaikan agama, berfikir. Kalau semua kita ni berfikir dengan banyaknya pemikiran, otak, cara fikir kan, kreatif dan sebagainya, nescaya Islam itu akan tersebar dan kita dapat memberi hujah kan, memberi hujah kepada orang kafir nanti di hari kiamat bahawa aku dah sampaikan, kami dah sampaikan. Tapi kita tak buat benda tu kan. Kita ramai tapi masing-masing kita ni ialah kan, masing-masing kadang-kadang tak berfikir tentang bagaimana nak sebarkan agama. Jadi insya-Allah kita ni bulan Ramadan ni tanam azam insya-Allah untuk bersama-sama untuk kita mula berubah berfikir untuk memberi saham kepada Islam ni sebelum daripada kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata, tengokkan, fa aba aksarun nas illa kufura. Ayat yang ke-90, waqalu, mereka pun tengok ni di antara lagi lah Allah Ta'ala sebutkan, di antara hujah mereka lagi, antara penolakan mereka ni, macam mana bentuk-bentuk penolakan mereka ni terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka berkata, waqalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Tengok mereka ni kan pelik-pelik kan. Sebelum ni nak Bukit Saufah tu jadi emas, sebelum ni nak ratakan Mekah ni supaya mereka ni boleh bertanam. Sekarang ni tengok mereka nak apa pula ni. Waqalu, mereka berkata, lan nu'mina laka hatta, kami tak akan beriman kepada kamu wahai Muhammad. Tapi adakah kalau Allah Ta'ala buat ni, kalau Nabi buat ni, kami tunjukkan mukjizat ni, adakah mereka beriman? Tak beriman juga sebenarnya. Tapi Allah Ta'ala sebut dengan cerita sini, waqalu lan nu'mina laka hatta, nak ceritakan bagaimana ciptaan, rekaan mereka, otak mereka ni berfikir macam mana nak tolak Nabi ni. Mereka kata, lan, kami tak akan beriman, lan nu'mina, kami tak akan beriman laka, kepada kamu wahai Muhammad, hatta tafjura, sehinggalah tafjurlana minal ardi yanbu'a, sehinggalah terpancutlah air dengan hebatnya kan daripada bumi di Mekah ni kan. Mereka nak air di Mekah tu kan, air Zam-Zam tu dah ada, mereka dah boleh minum kan, tapi mereka tak nak, mereka nak air yang terpancut daripada padang pasir tu kan. Mereka terpancut sebagaimana, tak tahulah kan terpancut macam mana, mereka nakkan keluar air membuak-buak lah kan ya, yambu'a ni makna terpancut-pancut air daripada Mekah tu. Mereka nak macam tu, barulah mereka kata kalau ada air macam tu, kamu boleh keluarkan air macam tu, kami nak beriman. Tengok, adakah mereka akan beriman? Kalau keluar tu tak beriman juga sebenarnya. Jadi Allah SWT katakan benda, riwayatkan, sebutkan apa yang mereka, hujah-hujah mereka. Kalau kita pada hari ni kan macam-macam lah kan, nak ni lah kan, nak kemudahan ni, barulah kami akan percaya, nak kemudahan. Tapi kalau adakah kalau kita bawa kemudahan tu, kalau Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman ni, boleh tunjukkan, boleh lahirkan benda-benda ni, adakah mereka akan beriman juga? Jangan, Allah Ta'ala tak jamin kan. Perkara ni pernah diminta oleh orang kafir Quraisy ni kan, di tengah-tengah padang pasir tu, dengan datangnya Muhammad ni, tiba-tiba boleh keluarkan air. Tak mesti kan, tak mesti. Allah dah berlaku dah. Au takuna laka jannah. Tengok apa lagi mereka nak. Mereka kata au takuna laka jannah, ataupun jadilah untuk kamu, wujudlah jannah, iaitu taman-taman mana taman pokok lah kan. Jadi min nakhilin wa inabin, taman-taman apa? Taman-taman pokok kurma. Maknanya pokok kurma boleh tumbuh dengan suburnya di Mekah ni kan. Wa inabin, dan kemudian keluarlah pula inab, iaitu anggur kan. Anggur ni pada zaman tu hanya ada di Taif saja kan, jauh lah maknanya kan. Di Mekah ni tak ada apa. Mekah ni ada Kaabah, kemudian Mekah tu ada air Zam-Zam. Tu saja yang ada pada masa tu. Jadi mereka ni nak kan, kalau boleh ni, di sini ada taman-taman kebun, keluar kebun. Di mana? Di Mekah ni kan. Min nakhilin wa inabin, ada pokok kurma, ada pokok anggur. Kemudian fatufajjirul anhara khilalaha, dan kemudian di tengah-tengah kebun tu mengalir pula tu kan, mengalir pula sungai-sungai. Tafjira, memancuk keluar air daripada, ya Allah kan. Macam-macam mereka minta kan. Tapi bukan mereka nak pun, bukan mereka nak beriman pun kan. Mereka nak tengok mukjizat, mereka nak tengok kepelikan, dan mereka ikut hawa nafsu mereka, dunia kan, keduniaan mereka kan. Seterusnya Allah Ta'ala kata au tuskit, ayat 92 insyaAllah. Ayat 92 Allah SWT sebutkan au
tusqitas samaa kama za'amta alaina kisafa, ataupun kamu boleh turunkan daripada langit. Nah, ni lain pula ni kan. Sebab apa? Kadang-kadang Nabi kata nanti kan gini, kamu kena seksa, kamu kena azab kan. Jadi mereka pun katalah, kalau macam tu kata, turunkanlah daripada langit tu, tusqitas sama, kamu turunkan daripada langit itu, kama za'amta, sebagaimana kamu dakwa maknanya kalau kami ni tak nak ikut sangat, kami kena azab. Mana? Turunkan dikatakan. Kisafan nak berkeping-keping jatuh. Langit tu boleh berkeping-keping jatuh, awan tu berkeping-keping, langit tu berkeping-keping jatuh atas kami ni mati. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, dia kata. Ataupun tengok, atau banyak ni kan, turunkan azab kalau kamu boleh Muhammad. Dan kemudian mereka kata lagi, au kamu boleh bawa datangkan Allah, itu dia kata au ta'tiya billahi wal malaikati, maknanya kamu ni tak cukup Muhammad. Kami tak nak Muhammad kamu ni, kami nak kamu datanglah. Kamu kata Quran datang daripada Allah kan, malaikat bawa datang Quran ni kepada kamu. Okey, sekarang ni Muhammad, kamu minta Allah tu turun sendiri, kamu minta tu malaikat tu muncul depan kami ni. Tengok dahsyat kan mereka ni kan. Mereka ni nak beriman kena apa kan, nak tengok benda pelik-pelik kan. Nah, jadi kita tengok sini, minta maaf kan. Ataupun dia kata ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Qabila itu maknanya berdepan-depan, maksudnya qabila, berdepan-depan, dan kami boleh lihat. Bukan kami tak boleh lihat, bukan depan-depan kami tak boleh lihat, tapi berdepan-depan kami boleh lihat. Siapa? Allah. Ta'tiya billah, kamu bawa datang Allah, dan juga kamu datang malaikat di depan kami itu. Jadi berapa banyak dah benda kan. Mereka nak minta air terpancuk, mereka nak minta kebun lah, mereka nak minta lah, kalau tak turunkan seksa lah daripada langit lah, kamu mereka minta ni Allah Ta'ala duduk muncul depan mata mereka lah, mereka ni nak tengok tu kan. Tak cukup lagi, ada lagi mereka minta ni. Apa Allah Ta'ala sebut selepas daripada tu? Au, Allah Ta'ala kata, au yakuna laka baitun min zukhrufin, ataupun kamu ni Muhammad, au yakuna laka baitun, jadilah untuk kamu ni ada rumah yang mana min zukhrufin, daripada zukhruf. Zukhruf ni makna perhiasan asalnya, tapi makna di sini ulama tafsir kata ialah makna emas. Maknanya mereka sekarang tengok kan Nabi Muhammad SAW, rumah Nabi macam mana. Rumah Nabi ni dhaif, rumah Nabi gini kan, tinggal dengan Khadijah di Mekah. Jadi kenapa rumah kamu tak hebat macam rumah kami? Ataupun sepatutnya kalau kamu ni lah baik dengan Tuhan, baik dengan malaikat, jadikanlah rumah kamu ni rumah daripada emas. Zukhruf sini makna emas maknanya. Mereka nak bahawa Muhammad tu, ini maknanya pandangan duniawi mereka, pandangan materialistik manusia tu kan, dia nak macam tu. Maknanya orang kaya barulah betul, kalau orang tak kaya tak betul. Maknanya kalau hanya miskin, kamu nak bawa mesej yang betul, mereka tak dengar. Walaupun bukanlah kita kata bahawa salah kaya tak salah kaya kan, itu bukan masalah, tapi bagaimana pandangan manusia ni kan. Mereka ni kan nak benda-benda yang pelik, boleh beri sesuatu benda kepada mereka, boleh tunjukkan kekayaan, barulah mereka nak percaya kepada benda tu. Itulah nama dia, kita katakan ego kan, yang Nabi SAW larang benda ni kan, iaitu kan Nabi SAW la yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga siapa yang ada hatinya walaupun sebesar biji sawi daripada ego, iaitu dia tak nak terima kalau Muhammad ni miskin. Jadi sebab tu mereka tak nak terima. Mereka nak orang hebat, orang kaya, orang apa kan, tu barulah mereka nak terima. Tengok kan. Jadi Allah SWT sebutkan itulah permintaan yang diminta oleh orang-orang kafir tu kan. Mereka nak au yakuna laka baitun min zukhrufin, daripada emas, au tarqa fis sama, ataupun pula dia nak lagi Apa yang keenam lah ni. Mereka ni kata, nak kamu ni boleh naik ke langit, tarqa fis sama, kamu boleh menuju ke langit, wala nu'minal lirukiyika, mereka kata, dan kami tak akan beriman bila kamu naik tu, tak beriman lagi. Maknanya kamu kalau boleh tengok Muhammad tu naik maknanya naik tanpa tali, naik apalah kan bukan naik lift, tapi naik kan. Jadi naik ke atas langit tu, mereka kata, tapi kami tak akan beriman kepada lirukiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh, dia kata kitaban naqra'uh, sehingga kamu naik ke langit dan kamu turun, kamu bawa Quran, bawa satu kitab tu yang kami boleh baca, kami boleh sentuh, kami boleh baca. Setengah ayat lain dia kata kami boleh sentuh, barulah kami nak percaya. Tengok permintaan belik-belik lagi kan.
Apa lagi, apa benda lagi yang mereka nak ni sebenarnya kan. Jadi nak pula Nabi Muhammad tu naik ke atas, lepas tu turun bawa Quran tu, kami tengok Muhammad tu bawa turun Quran, turun tu kami boleh sentuh, bukannya benda-benda yang tak boleh disentuh, maknanya bukan tipu, bukan silap mata, nak pula benda tu kan. Tengok kan, barulah mereka kata kami akan percaya. Cool, ginilah Muhammad. Beritahu kepada mereka semua ni, dah minta ni kan, mereka minta ni yang pelik-pelik ni kan. Kul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasulah. Katakan wahai Muhammad, kerja bawa benda pelik-pelik ni, tukarkan bumi, pancukkan air di Mekah ni kan, tumbuhkan pokok-pokok lah, begini kan, rumah jadi emas lah, aku boleh naik ke atas langit lah, benda-benda tu semua tu dia kata aku tak boleh nak buat. Sebab apa? Benda-benda ni semua serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala nak beri, dia akan beri, tapi aku bukan kerja aku, bukan itu kerja aku. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, minta mereka, Nabi kita ni beritahu kepada mereka ni, kul, katakan wahai Muhammad. Yang pertamanya subhana rabbi, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu dah melampau lah kan. Kemudian Allah Taala boleh nak buat. Kalau Allah Taala nak lakukan kun fayakun, iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun, dalam surah Yasin kan, apabila Allah Taala nak satu-satu benda, dia akan hanya kun fayakun. Allah Taala kata jadi, dia pasti akan jadi. Tapi Allah Taala tak buat benda tu bukan nak ikut permintaan kamu ni, perangai kamu ni kan, yang nak beriman, buat syarat pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kamu ni ambil udara Allah, minum air daripada Allah, makan makanan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala beri kepada kamu semua. Kemudian Allah Taala kata hal kuntu illa, tidak adalah. Hal di sini maksudnya ma kuntu, maknanya ma kuntu maknanya tidaklah aku ini. Bukan hal tu makna hal soalan sini, hal sini makna ma kuntu illa basyaran rasula. Hal kuntu illa basyaran rasula, tidak adalah aku ini melainkan aku ni rasul saja. Aku ni penyampai, nak beritahu kepada kamu je. Kamu nak terima, tak nak terima sudah kan. Aku ceritakan dengan jelasnya kan, to make sure kamu semua faham, tahu dan minta terima. Kalau kerja aku nak kena ikut pula awak permintaan kamu ni kan, nak macam ni, tu bukan kerja aku. Beritahu kepada mereka subhana rabbi. Kemudian Allah Subhanahu Taala kata sini, ayat 94, ayat 94, Allah Taala kata, okey, wama mana'an nas an yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu aba'asallahu basyaran rasula. Allah Taala sebut kan, kenapalah manusia ni susah sangat nak beriman ni, apa sebab yang menghalang mereka ni. Allah Subhanahu Taala kata wama mana'an nasa an yu'minu, tidak adalah satu benda yang susah sangat yang menghalang manusia ni daripada beriman. Jadi Allah Taala sebutkan yang menjadi pelik kepada mereka, yang susah mereka nak beriman ni. Apa hal sebenarnya manusia ni kan? Allah Taala sebut sini wama mana'an nasa an yu'minu iz ja'ahumul huda, ketika datangnya petunjuk kepada mereka. Maknanya datang Nabi kepada mereka, datang seorang Rasul, ceritakan kepada mereka begini semua. Kenapa mereka tak nak beriman, susah sangat tu? Melainkan dia kata ini dia poin yang besar ni, di antara poin besar yang Allah sebut, illa anqalu, mereka akan berkata, mereka akan berfikir, apa dia? Iaitu aba'asallahu basyaran rasulah, boleh ke Allah Ta'ala mengutuskan seorang manusia sebagai Rasul? Tengok kan, benda tu sebenarnya benda bukan pelik kan. Mereka lihat di keliling mereka kan, banyak lagi benda-benda pelik yang berlaku kan. Benda ni pelik, langit pelik, dunia pelik kan, musim pelik kan, panas sejuk dan sebagainya kan. Burung-burung kita tengok kan, robot lah manusia, tapi banyak lagi benda-benda pelik kan. Jadi apa yang pelik sangat? Allah Ta'ala berkuasa kan, dia boleh utuskan seorang Rasul tu, kemudian dia boleh beri wahyu kepada Rasul tu kan. Jadi apa yang peliknya? Jadi sebab tu Allah SWT katakan, sebenarnya manusia yang berfikir macam ni lah, mereka ni tolak Rasul ni. Mereka kata inilah perkara, angqalu aba'asallahu basyaran rasula. Soalan, boleh ke? Ada ke logik Allah Ta'ala kira? Jadi jawapan dia apa yang tak logiknya? Seterusnya ayat 95, kita tengok ayat 95. Allah SWT kata, kul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas samai malakar rasula. Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalaulah, kul laukana, kalaulah, fil ardi, di atas bumi ini, malaikah, iaitu malaikat yamshuna mutmainnin, yang berjalan secara tenang. Maksudnya sini ialah kalaulah ada di atas bumi ini malaikat-malaikat yang menghuni,
Atas dunia ni siapa yang menghuni bumi ni? Atas dunia ni ialah manusianya, binatangnya, jin. Itulah kan. Kita terpaksa, kita tak boleh keluar daripada bumi ni. Kita keluar pun kena bawa oksigen. Betapa susahnya kan. Kalau tak cukup oksigen, kita akan mati, terpaksa bernafas. Jadi kita terpaksa duduk di atas bumi ni juga kan. Malaikat tak perlukan perkara-perkara itu semua kan. Binatang-binatang perlu kepada oksigen, perlukan kepada apa, tumbuh-tumbuhan perlukan kepada carbon dioxide dan macam-macam lagi lah kan, kita katakan perlukan kepada bumi ni kan. Semua ni kita ni perlukan kepada bumi ni. Kemudian malaikat ni perlu, malaikat tak perlu, tapi Allah SWT kata kalaulah dia kata malaikat ni, kullau kana fil ardi malaika, kalaulah di atas bumi ni ada malaikat yamshuna mutmainnin, yang berjalan dengan tenang, yang tak ada masalah, maknanya boleh hidup dengan tenanglah di atas muka bumi ni. Kalaulah ada malaikat yang berjalan macam tu, dia kata yang menghuni bumi ni, tinggal di atas bumi ni, lanazzalna alaihim minas samai malakar rasulah. Nescaya Allah Ta'ala kata dia akan jadikan malaikat sebagai rasul. Tapi Allah Subhanahu Ta'ala nak sebut sini ialah Allah Ta'ala jadikan rasul-rasul inilah daripada kalangan kamu sendiri. Maknanya ialah daripada jenis manusia. Supaya apa? Mudah nak tunjukkan. Jadi rasul ni ada sakitnya, ada demam kan, ada sedihnya, ada semua kan, makan di pasar sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Jadi nak katakan manusia ni untuk memudahkan kamu ni ikut bagaimana nak praktik. Allah Ta'ala tak bebankan rasul-rasul ni kan, kita semua ni kan, dengan perkara-perkara yang tak logik. Jadi untuk menjadi contoh kepada, supaya kita boleh lihat bagaimana nak praktikkan Islam tu, ialah dengan Allah Ta'ala jadi rasul tu praktikkan Islam dulu. Jadi kita pun ikut Nabi tu kan, kita ikut rasul. Jadi itu kalaulah malaikat yang jadi rasul, nanti malaikat terbang sana terbang sini, kita macam mana nak terbang juga? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cantiklah menjadikan rasul itu daripada kalangan. Tapi manusia ni pula macam-macam pula. Bila dijadikan manusia, dia kata, kenapa tak jadi malaikat? Nanti kau jadi malaikat, kenapa tak jadi manusia? Semua tak kena. Mereka tak nak beriman. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, inilah masalah manusia. Jadi kita alhamdulillah kan, kita ni jadi orang beriman kan. Kita percaya, kita yakin kan. Jadi harapnya kita tambahkan keyakinan kita, kuatkan lagi keyakinan kita kan. Takut dia akan jadi longgar nanti, akan mudah hilang nanti kan bila dah longgar ni kan. Seterusnya ialah dalam ayat 96 kita tengok ayat 96. Allah Subhanahu Taala kata, kul kafa billah, katakanlah cukuplah billahi syahida, Allah Ta'ala menjadi saksi. Jadi maknanya kalau kamu semua tak percaya pun, wahai manusia yang berada di depan, Nabi Muhammad SAW bercakap, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi kita ni supaya berkata kepada mereka semua ni kan, katakan wahai Muhammad, kalau mereka tak percaya pun tak apa, kul kafa billah, cukuplah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadi saksi. Maknanya Allah Ta'ala saksikan, aku dah sampaikan kepada kamu, Allah Ta'ala tahu kan bahawa aku dah buat kerja ni apa yang disuruh oleh kamu. Tak percaya sudah, nak macam mana kan, itu bukan kerja aku. Jadi dia kata ialah kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum, di antara aku dan juga di antara kamu, maknanya ialah aku dah sampaikan, aku dah ceritakan, aku dah laksanakan. Jadi nabi-nabi ni mempunyai sifat-sifat dia tabligh, fatonah kan, amanah kan, maknanya dia amanah kan. Dia ni as-sidq, dia ni benar, apa yang di situ adalah benar, dia adalah amanah, disampaikan semua apa yang diperintahkan oleh Allah SWT sampaikan. Kemudian dia ni adalah bekerja untuk menyampaikan tabligh, dan dia adalah cerdik, fatanah kan. Itu sebab itulah sifat Nabi tu kita belajar tu, kita hafal tu kan, ialah supaya kita ni betul-betul kan, betul-betul boleh linkkan dengan apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Jadi Nabi ni telah sampaikan, dan cukuplah. Nabi kata, kalaulah kita tak melakukan satu benda yang betul, kita akan takut orang menyaksikan, takut ada saksikan yang akan tunjukkan, buktikan bahawa kita ini tak betul. Jadi kalau orang tu tak bersalah, maka dia berani. Jadi sebab itulah Allah SWT sebut sini kan, kul katakan kafa billah, cukuplah dengan Allah ini sebagai saksi. Allah Ta'ala jadi saksi terhadap perbuatan kita, sebab aku tahu aku buat ni benar, wahai Muhammad, kau dah buat itu betul, baini wa bainakum, di antara aku dan di antara kau semua. Kemudian innahu kana bi ibadihi khabiran basira, Allah SWT kata, dan dia Allah itu sangat kana bi ibadihi, dengan hamba-hambanya, khabiran maknanya mengetahui, basira melihat, khabiran tu lebih kepada mengetahui apa yang ada dalam hati manusia, apa yang tak nampak. Kita semuanya nampak dengan mata, basira kita nampak dengan mata, tetapi kita tak nampak apa yang ada dalam hati. Tapi khabiran tu ialah mengetahui apa yang sebenar dalam
kan. Jadi basirah yang sebelah luar. Jadi Allah Taala ni tak ada benda yang boleh bersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Allah Taala ni khabiran basirah. Jadi insya-Allah setakat itu saja hari ini. Jumpa lagi insya-Allah di muka surat 292 surah Al-Isra, insya-Allah akan datang, insya-Allah kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Next time kita jumpa lagi. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa insya-Allah untuk share, insya-Allah untuk beri link kepada sahabat-sahabat semua, untuk komen insya-Allah, untuk like juga insya-Allah kan. Insya-Allah jumpa lagi dalam bulan Ramadan. InsyaAllah jangan lupa setiap pagi kita akan terus macam biasa insyaAllah pada bulan Ramadan, dan kemudian pada malam insyaAllah kita akan ada pukul 10 hingga pukul 10.15 malam. Kita akan ceritakan sedikit-sedikit apa-apa keindahan yang apa ada dalam Quran, yang cuba kan, yang telah dikorek oleh ulama-ulama ni kan, untuk kita tengokkan sama-sama insyaAllah kan, sedikit pukul 10 malam di YouTube kan, insyaAllah pada setiap malam bulan Ramadan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. InsyaAllah kita tangguh dengan bacaan surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.